Dakwaan hina Sultan Selangor berlaku pada 11 Julai lalu di dalam satu ceramah politik yang diadakan di Selayang. Assalamualaikum, anda bersama saya Sumardi Susilo dalam Too Much Information. Okey, episod kali ini kita nak menceritakan tentang calon PRN yang merupakan pemimpin negeri yang namanya selalu menjadi perbualan hangat di media sosial selain kenyataan mereka dilaporkan media. Antara yang paling menimbulkan kontroversi ialah Sanusi Makno yang dilantik menjadi Menteri Besar Kedah pada Mei 2020. Antara yang paling latest lah kan, kes mahkamah yang sedang beliau hadapi, ada dua pertuduhan menghasut ketika memberikan ceramah politik berkaitan dengan pelantikan Menteri Besar Selangor. Bagaimanapun, Sanusi telah membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan tersebut dibacakan ke atasnya. Dakwaan hina Sultan Selangor berlaku pada 11 Julai lalu di dalam satu ceramah politik yang diadakan di Selayang. Sanusi didakwa telah merendahkan serta membandingkan Sultan Selangor dengan Sultan Kedah. Tak nak ulas panjang hal ni, kita beralih sedikit fakta mengenai Sanusi. Beliau merupakan adun jeneri. Dulu Sanusi pernah dilantik sebagai setiausaha politik pada Menteri Besar Kedah, Tan Sri Azizan Abdul Razak, ketika PAS mentadbir negeri itu dari tahun 2008 sehingga 2013. Kini beliau merupakan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN. Dia isytihar diri dia sebagai Panglima Perang. Okey, Sanusi bukan dia nak gaduh dengan Menteri Besar Selangor je, dia pun pernah bergaduh dengan TMJ. Perang di antara Sanusi sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan pemilik Johor Darul Takzim JDT, Tuanku Ismail Idris yang juga pernah menjadi bualan hangat peminat bola sepak Malaysia lah. Okey, perbalahan ini bermula sejak TMJ mengutarakan mengenai isu tunggakan gaji membabitkan pasukan Kedah Darul Aman FC, KDA FC pada tahun 2021. So ada sesi perli memerli, Sanusi sering melontarkan sindiran ke atas pasukan Harimau Selatan dan TMJ membalas kenyataan Menteri Besar Kedah ini di media sosial. Okey, beberapa bulan lepas kecoh pasal isu Pulau Pinang adalah milik Kedah. Media melaporkan Sanusi berkata tiada tuntutan perlu dibuat ke atas Pulau Pinang kerana ia memang sejak azali kepunyaan Kedah. Okey, dakwaan ini telah menyebabkan ramai yang mengecam Panglima Perang ini. Masa isu ini dekat media sosial, ramailah buat konten jadi cikgu sejarah nak cerita pasal bagaimana terjadinya pembentukan Penang ni kan. Kalau dari segi politik, kita lihat ramai yang kritik MB Jelapang Padi ni. Tapi kalau kita tengok dekat media sosial, ramai orang Kedah suka dengan Sanusi ni sebab dia ni memang sempoi lah orang cakap. Lepas tu dia punya lawak memang style habis lah sebab dia sarkastik sikit. Okey, penduduk Kedah terutamanya suka dengan tindakan Sanusi ni memutuskan untuk menutup premis judi. Dan had penjualan arak pada tahun ni lah sampai Ustaz Azhar Idrus pun dia suka dengan tindakan MB Kedah ni. Jadi MB yang kedua ialah Amiruddin Syahari yang telah menerajui kepimpinan Selangor sejak 2018 selepas Pakatan Harapan menang. Amiruddin ini adalah bekas pimpinan AMK PKR yang dah dua penggal di Dun Sungai Tua. Kalau PAS ada Sanusi sebagai Panglima Perang dorang, jadi Pakatan dia ada Amir. Antara kontroversi yang menghiasi Amiruddin adalah selain daripada bergaduh dengan Sanusi ni, Amir berdepan cabaran menyelesaikan isu-isu pembangunan setempat dan tanah orang asli. Pembatalan projek pembinaan lebuh raya kontroversi di Lebah Kelang, lebuh raya Petaling Jaya Dispersal Link PJD Link menjadi perbualan dan persoalan pelbagai pihak. Isu PJD Link ni dah berlarutan sejak bertahun dan dapat bantahan penduduk. Jadi orang persoalah kenapa dekat PRN ni baru dia nak stop kan? Ada juga yang meminta jaminan kerajaan tidak akan meneruskan pembinaan serupa PJD Link tu dengan menggunakan nama projek-projek yang lain pada masa akan datang, macam rebrand balik lah projek tu kan. Isu yang berlaku sepanjang pentadbiran Amiruddin ada dua. Satu di Kuala Langat dan satu lagi di Gombak. Pada tahun 2020, kecoh dengan tuntutan orang asli temuan bahawa mereka mempunyai dokumen pada tahun 1927 yang memberikan mereka hak ke atas tanah seluas 17,900 ekar atau 7,200 besar tu di kawasan hutan simpan kekal di Kuala Langat. Isu di Kuala Langat ni sebenarnya complicated dan technical sikit, jadi tak nak ulas panjang sangat pasal hal ni. Apa yang penting biar dua-dua pihak, kerajaan negeri maupun orang asli dapat settle hal ni lah. Satu lagi di Gombak, ada penempatan orang asli perlu dipindahkan. Tapi hal ni sedang dalam perbincangan lah. Kerajaan negeri nak buat ECRL katanya dekat sini. Jadi adalah kawasan penempatan orang asli yang perlu berpindah. Katanya kerajaan dah rancang memberi penempatan lain yang kawasannya dekat dengan tanah mereka
Dari segi politik, Amiruddin ni dilabel sebagai anak didik Azmin. Diorang dok sebut apa tu? Kartel, macam-macam lah. Okey, waktu bertanding pemilihan parti pun Amir ni satu kem dengan Azmin. Tapi biasalah kem-kem ni kan, hari ni baik, esok musuh, hari ni musuh, esok baik, macam sekarang ni. Faham-faham je lah. Okey, yang paling penting Amiruddin lawan dengan Azmin Parlimen Gombak pada PRU 15. Ini pun acara berani mati jugalah sebab Azmin ni dah 3 penggal dia dekat situ. Tapi kemenangan menyerbahi Amir, kira anak murid menang lawan Tuan Guru lah. Tapi PRN Selangor kali ni dia tak lawan dekat dengan Azmin, dia maintain di Dun Sungai Tua. Kalau Sanusi tutup premis judi, waktu zaman Amiruddin pula dia dah bawa masuk banyak pelaburan di Selangor. Antara kejayaan membawa pelaburan 60 bilion tahun lalu yang dikatakan hasil daripada sektor perkhidmatan dan pembuatan. Inilah teras ekonomi di Selangor, kata Amiruddin. Okey, itu di antara isu-isu yang membuatkan 2 MB ini dilaporkan di media sosial dan menjadi bualan netizen. Itu saja daripada saya, Sumardi. Jumpa lagi di episod akan datang.